Ada tak tanda-tanda daripada dirinya yang kita boleh tahu? Kucing kita ni dah nak dekat ajal dia ataupun dah nak matilah. Yang mudahnya macam tu lah kan. Di antara tanda-tandanya adalah kita akan nampak daripada perubahan personality. Kucing ni dia macam manusia juga. Bila dia dah nak mati, dia akan ada personality yang berbeza, kelakuan yang berbeza, yang berubah-ubah ketika ajal dia hampir tiba. Okey, contohnya kalau kucing kita ni sebelum ni dia jenis yang manja, jenis yang aktif, tapi tiba-tiba dia menunjukkan yang dia tak aktif ataupun dia lebih agresif daripada biasa. Okey, dan contoh yang lain kita boleh tengok kucing kita sebelum ni mungkin jenis yang suka bergaul, tapi tiba-tiba jadi pendiam. Okey, dan ketika kucing kita dalam keadaan tersebut, kita sepatutnya tak bolehlah sentuh kucing kita, tak boleh ganggu dia sebab dia sedang sakit. Bila kita tengok dia macam tak nak diganggu, dia marah kita ke apa ke, itu tandanya sebenarnya dia sedang sakit, bukan dia tak suka kat kita. Tapi ada sesetengah kucing, dia ada kelakuan yang berbeza. Contoh sebelum ni dia manja biasa je, tapi tiba-tiba dia manja terlebih nakkan perhatian, nak dibelai. Itu di antara perubahan personality yang kita nampak. Yang seterusnya dari segi pola pemakanan. Mungkin sebelum ni kucing kita ni jenis yang kuat makan, nasi makan berulang-ulang kan, tapi bila dah nak tiba ajal dia, tiba-tiba dia tak selera makan. Lepas tu dia pendiam, tak aktif macam biasa. Itu tanda-tandanya lah. Ini sebenarnya bergantung atas usia kucing tu sendiri ataupun faktor kesihatan kepada kucing tu. Kalau kucing kita ni dia dah nazak, kita nak bawa jumpa pergi vet, sebenarnya vet pun tak boleh nak rawat dah sebab itu masa dia pergi. Kita tahulah kan, ajal ni kita tak boleh nak tolak. Tapi itulah hakikatnya, waktu nazak memang kita tak boleh nak buat apa dah. Jadi kalau kita nampak keadaan kucing kita macam tu, apa yang perlu kita buat, kita sediakanlah persekitaran yang senyap. Kalau kita tak nak dia keluar pada rumah, bawa diri, menyendiri, kita sediakan pasir yang cukup ataupun makan minum yang cukup supaya dia selesa untuk dia menghabiskan hari-hari akhir dia dekat dalam rumah kita. Seterusnya, tanda yang lain kita boleh nampak adalah perubahan penampilan. Kalau sebelum ni kucing kita comel, gebu kan, cantik, tiba-tiba dia tak terurus, tiba-tiba dia tak ada daya, tak ada tenaga nak bersihkan diri dia. Kadang-kadang yang lebih dahsyat lagi, kucing kita ni dia akan buang najis dekat tempat dia. Kalau dia duduk situ, dia buang najis kat situ. Jadi bila najis tu kena dekat bulu dia, kita tahulah mungkin akan ada bau busuk dan sebagainya. Kita faham keadaan-keadaan yang macam tu. Okay, jadi kalau kita ada kucing yang macam ni, kalau kita tak nak dia keluar pada rumah, jagalah dia dengan baik sebelum dia pergi. Kadang-kadang macam mana kita nak bezakan kucing kita ni dia dah nak dekat ke tidak ke, dari segi penampilan dia mungkin kita boleh nampak dari segi mata dia. Mata kucing dia akan lebih melebar bila dia dah nak pergilah. Tapi ada setengah kucing yang bila dehydration, dia punya mata akan jadi sedikit cekung. Dan kalau kita main dengan kucing kita kan, kita main-main depan mata dia ke, dia tak berkedip mata dia, itu memang sangat dekat lah untuk dia nak pergi. Tanda yang lain kita boleh nampak kucing kita ni dia kejang. Badan dia kejang. Itu memang dah nak dekat sangat-sangat. Kalau kita nampak dia kejang dalam beberapa kali, dalam beberapa jam, lepas tu biasanya dia akan pergilah. Sebab dia tengah menahan kesakitan dia kan. Dan yang terakhir adalah melalui pola pernafasan dia. Macam mana nafas dia. Mesti kucing yang dah nak mati, dia akan termengah-mengah, dia akan terguling-guling sebab dia tengah tahan sakit ataupun dia sedang usaha untuk bernafas. Kadang-kadang kita nampak mulut dia terbuka sebab dia nak bernafas ataupun lidah dia terjelir dan sebagainya. Tapi yang biasanya lah, kadang-kadang ada setengah kucing yang bila dia dah nak mati, dia akan keluarkan bunyi sikit sahaja, macam bunyi yang kecil lah sebelum dia hembuskan nafas yang terakhir. Kesimpulannya, kalau kita perasan yang kucing kita ni, kita tahu sendirilah kucing kita, kalau kucing kita dah tua ke, kucing kita dah tak sihat ke, kita dah bawa jumpa vet pun memang tak boleh nak buat apa, memang dah nazak sangat-sangat. So kita tak nak dia lari pada rumah, tak nak dia menyendiri. Jadi kita sediakanlah tempat yang sesuai untuk dia, persekitaran yang sesuai untuk dia, persekitaran yang sunyi, yang tak ada ancaman-ancaman yang boleh membuatkan dia keluar pada rumah kita. Dan yang paling penting, kalau kita simpan dia dalam bilik contohnya kan, jangan buka pintu dengan tingkap, takut nanti dia keluar untuk dia nak bawa diri dia lah, bawa ke tempat jauh. Macam tu lah.